Okey, kita baca buku Syarah Bulughul Maram, kitab solat. Muka surat 29 Muka surat 29, hadis yang ke-154. Kita masih tajuk waktu-waktu solat. Jadi kalau yang lepas kita bincang apa dia solat-solat yang tak boleh dilakukan di waktu yang diharam ataupun dimakruhkan, dan perbezaan pendapat ulama. Ada 5 waktu yang tak boleh solat, dan solat apa yang tak boleh, adakah semua solat sunnah ataupun ada yang terkecuali. Kita dah bincang dan belajar kan. Okey, hari ini penulis nak bagi tahu hadis ataupun hukum tentang solat dan tawaf di Masjidil Haram. Adakah di Mekah tu ada waktu yang dilarang juga macam tempat lain ataupun bebas? Mungkin kita jawab bebas, tapi apa dalilnya? Hari ini kita belajar dalilnya. Qala al-musannif rahimahullah wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW, ya bani Abdi Manaf, ya bani Abdi Manaf. Abdi Manaf ni atuk yang keempat kepada Nabi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Dan Abdul Manaf ni adalah satu kumpulan yang diberi kelebihan menjaga Kaabah dan juga untuk menyediakan minuman kepada jemaah haji. Itu satu kemuliaan lah. Sebab tu Nabi cakap ni khusus kepada keturunan Bani Abdi Manaf. Apa dia? Nabi kata, la tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait wa shalla ayata sa'atin sya'a min lailin aw min nahar. Maksudnya daripada Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im pun daripada keturunan Bani Abdi Manaf. Katanya Rasulullah SAW bersabda, wahai Bani Abdi Manaf, jangan kamu melarang seseorang pun untuk melakukan tawaf di Baitullah dan solat pada bila-bila masa, sama ada malam ataupun siang. Hadis ini jelaskan. Maknanya di Mekah tu kalau ikut hadis ni boleh solat, boleh tawaf bila-bila masa. Waktu lepas subuh pun boleh, waktu lepas asar pun boleh. Okey, Abdul Manaf, maksud Abdul Manaf ialah Abdul Manaf bin Qusay yang merupakan datuk keempat kepada Rasulullah SAW. Hadis ini ditujukan kepada Abdul Manaf dan keturunannya adalah kerana mereka dipertanggungjawabkan terhadap Masjidil Haram, sekaligus mempunyai kuasa untuk membenar dan menghalang sesiapa yang melakukan ibadat di dalam Masjidil Haram. Okey, kita baca fiqhul hadis. Hadis ini menjelaskan tentang larangan menghalang sesiapa yang ingin melakukan ibadat di Masjidil Haram, terutamanya ibadat solat dan tawaf. Zahir hadis ini menunjukkan bahawa larangan ini meliputi semua waktu. Larangan apa ni? Larangan jangan larang orang nak solat dan tawaf di Masjidil Haram. Bila ni? Bila tak boleh larang orang solat? Bila-bila waktu. Sama ada pada waktu siang ataupun malam, termasuk pada waktu yang dilarang solat, seperti solat subuh dan asar. Sebaliknya, diharuskan melakukan ibadat solat dan tawaf dan ibadat lain dalam Masjidil Haram pada bila-bila masa, termasuk pada waktu yang dilarang. Ini terkecuali sebab kelebihan Masjidil Haram ataupun kelebihan tanah haram. Pendapat ini merupakan pendapat jumhur ulama, majoriti ulama. Ada juga pendapat lain yang kata tak boleh juga walaupun di Mekah. Solat-solat sunat di waktu larangan tak boleh. Tapi itu pendapat minoriti. Pendapat jumhur ulama, dibolehkan solat dan tawaf bila-bila masa di Masjidil Haram. Termasuklah pendapat Imam Syafi'i dalam mazhab kita. Sementara pendapat yang mengatakan bahawa solat tetap dilarang pada waktu yang ditegah, termasuk di Masjidil Haram, menganggap bahawa hadis ini hanya ditujukan kepada pihak penguasa sahaja, agar tidak melarang sesiapa sahaja yang ingin solat dan tawaf di Masjidil Haram. Ini pendapat yang mengatakan
tetap tak boleh solat sunat di waktu larangan walaupun dalam Masjidil Haram. Hadis ini ditujukan kepada Bani Abdul Manaf dan keturunannya yang merupakan datuk keempat kepada Nabi Muhammad SAW, kerana mereka telah diberi tanggungjawab sebagai pemberi minum kepada jemaah haji dan pengurus hal ehwal Baitullah. Perawi hadis ini iaitu Jubair bin Mut'im, juga antara pembesar Bani Abdul Manaf. Ia menunjukkan kelebihan Bani Abdul Manaf khususnya serta Quraisy amnya. Justru hadis ini ditujukan kepada mereka kerana sebagai penguasa mereka tidak boleh menggunakan kuasa mereka sewenang-wenangnya untuk menghalang sesiapa yang ingin beribadat di Masjidil Haram. Sebahagian ulama pula berpendapat bahawa ibadat solat yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah solat sunat tawaf. Ada pendapat mengatakan yang tak boleh dilarang ialah solat sunat tawaf je. Adapun solat sunat lain di waktu larangan tetap tak boleh. Tapi kita ambil pendapat jumhur ulama lah. Bebas nak solat apa saja bila-bila masa di dalam Masjidil Haram. Namun pendapat ini tidak tepat kerana selain solat, Rasulullah SAW juga menyebut larangan tawaf secara berasingan. Dalam hal ini, pendapat jumhur adalah lebih tepat, iaitu diharuskan semua jenis solat dilaksanakan termasuk pada waktu-waktu yang dilarang. Sama ada solat yang mempunyai sebab seperti solat wudu, solat tahiyatul masjid, ataupun tidak ada sebab seperti solat mutlak. Seolah hadis ini mengkhususkan hadis larangan solat pada waktu tertentu secara umum yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, pengajaran hadis. Pertama, ibadat solat boleh dilaksanakan dalam Masjidil Haram pada bila-bila masa, termasuklah pada waktu yang ditegah solat. Yang kedua, solat dan tawaf adalah dua ibadat yang berbeza, tapi boleh dilakukan pada bila-bila masa di Masjidil Haram. Cuma kena ingat tawaf ni boleh dilakukan bila-bila masa, kecuali ada waktu tak boleh sebenarnya. Iaitu bila waktu didirikan solat fardu. Masa tu memang tak boleh tawaf, tak dibenarkan. Yang ketiga, menghalang orang beribadat dalam Masjidil Haram, sama ada pada waktu siang ataupun malam adalah haram. Nanti orang kata sekarang dalam musim COVID-19 ni pernah satu ketika Masjidil Haram langsung tak dibenarkan solat. Itu masalah lain. Itu ijtihad ulama disebabkan ada darurah. Yang keempat, pihak penguasa ataupun pemerintah tidak berhak menghalang seseorang untuk menunaikan haknya sekiranya membawa kepada kemaslahatan umum. Yang kelima, haram bagi pemerintah ataupun penguasa menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan diri dan keluarga. Itu haram lah. Kalau orang Mekah dia kata tak boleh tawaf dan solat di Masjidil Haram selepas asar kecuali orang Saudi saja, itu tak boleh. Yang keenam, kelebihan Quraisy yang dilantik sebagai penguasa dan pengurus Baitullah. Okey. Kita baca dua lagi hadis. Hadis yang ke-155 dan 156. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah SAW al-fajru fajrani. Fajrun yuharrimu at-ta'am wa tahillu fihi as-salah wa fajrun tahrumu fihi as-salah ay salatu subhi wa yahillu fihi at-ta'am. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim, hadis sahih. Maksudnya daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, fajar itu ada dua jenis. Fajar ada dua jenis. Iaitu fajar yang mengharamkan daripada makan serta menghalalkan solat. Fajar apa ni? Fajar yang masuk subuh itulah. Bila masuk subuh, ketika itu bagi siapa yang nak puasa, haram makan dan wajib salat subuh. Itu fajar yang pertama. Fajar yang kedua, mengharamkan daripada makan serta menghalalkan solat. Dan fajar yang kedua yang mengharamkan solat, iaitu salat subuh serta menghalalkan makanan. Iaitu fajar sebelum masuk subuh. Dia panggil fajar juga. Nanti dia akan sebut, dia panggil fajar kazib. Fajar yang dusta. Fajar tapi sebenarnya tak masuk lagi. Bila ni? Lebih kurang setengah jam sebelum masuk waktu subuh yang sebenar. Jadi fajar yang kazib ni
yang sebelum masuk waktu fajar yang sebenar, ketika itu haram solat. Haram solat apa ni? Solat subuh. Dan halal makan bagi siapa yang nak berpuasa. Okey, hadis yang kedua menjelaskan lagi, hadis yang 156. Saya baca maksud. Al-Hakim meriwayatkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dengan lafaz fajar itu ada dua jenis. Yang atas dia tak sebut nama jenis, yang bawah dia sebut. Iaitu pertama, fajar yang seperti ekor serigala, maka tidak halal solat padanya dan tidak haram makan. Makna sebelum masuk waktu subuh yang sebenarlah. Adapun fajar yang kedua, iaitu yang terbentang panjang di ufuk dan sesungguhnya ia mengharuskan solat, iaitu boleh solat subuh sebab dah masuk waktu, tapi haram pula makan bagi orang yang nak berpuasa. Kita baca fiqhul hadis. Hadis di atas menjelaskan bahawa terdapat dua jenis fajar yang perlu diketahui oleh setiap Muslim. Kita sebenarnya tak tahu ni, kan? Kita tak tahu sebab apa? Sebab fajar yang kedua, fajar kazib, berlaku bila? Sebelum subuh. Biasa kita bangun dah masuk subuh. Ataupun kalau kita bangun awal pun kita tak tengok kat luar. Jadi kita tak tahu rupa fajar kazib ni. Okey, kata penulis, fajar pertama ialah al-fajru al-kazib, iaitu fajar yang palsu. Ia ialah cahaya yang muncul secara menegak di ufuk timur seperti ekor serigala dari segi panjangnya. Dia tak panjang sangat, ekor serigala tak panjang, hingga ke puncak ufuk tertinggi. Dan warna dia, warna fajar kazib ialah putih kebiru-biruan. Dia bukan merah. Cahaya fajar seperti itu bukanlah isyarat pada masuknya waktu subuh ataupun waktu berpuasa. Sebaliknya, waktu yang masih dihalalkan untuk makan bagi seseorang yang ingin berpuasa pada hari tersebut, dan salat subuh pada waktu itu adalah tidak sah kerana belum masuk waktunya. Barangkali inilah hikmah di sebalik kewujudan fajar palsu. Hikmah ada fajar palsu apa dia? Supaya kita boleh ada masa untuk makan dan ada masa untuk berhenti. Bila masuk fajar kazib, kita dah tahu ini dah dekat-dekat nak subuh, maka kita berhenti. Ataupun kita bersedia untuk solat subuh. Barangkali inilah hikmah di sebalik kewujudan fajar palsu, iaitu bagi memberi peluang bagi orang yang berpuasa bersedia untuk menahan diri daripada makan dan minum, sebagaimana persediaan kepada mereka yang melakukan qiyamul lail. Bila fajar kazib, kalau orang tu solat malam, bersedialah terus solat witir sebab dah nak masuk subuh, supaya menutup solat malamnya dengan witir sebelum masuknya waktu solat subuh. Okey, jadi fajar yang kedua ialah fajar as-sadiq, lawan kazib, iaitu fajar yang benar. Ia ibarat cahaya yang muncul secara mendatar dan lagi panjang di ufuk timur, dan fajar inilah yang menjadi petunjuk masuknya waktu solat subuh ataupun waktu imsak bagi sesiapa yang ingin berpuasa. Cahaya fajar sadiq, kalau fajar kazib warna kebiru-biruan, kalau fajar sadiq warnanya merah, jingga ataupun kekuningan, bergantung kepada keadaan atmosfera di sesuatu lokasi. Jadi saya nak baca kesimpulan, bawah sekali kesimpulan. Kedua-dua jenis fajar tersebut bukan sahaja mempunyai perbezaan dari segi fizikal, tapi juga dari segi hukum syarak. Hadis pertama menjelaskan perbezaan dari segi hukum syarak, iaitu kalau fajar kazib tak boleh solat, boleh makan. Kalau fajar sadiq tak boleh makan, boleh solat. Hadis pertama menjelaskan perbezaan dari segi hukum syarak, manakala hadis kedua menjelaskan perbezaan dari segi aspek fizikal, rupa fajar tu. Ulama mengatakan bahawa tempoh antara kedua fajar tersebut sekitar setengah jam. Jadi kita nak tahu, kalau tak nampak rupa dia, kita agaklah. Kalau setengah jam sebelum subuh, tiba-tiba nampak cerah, itu fajar kazib. Okey, pengajaran hadis. Terdapat dua jenis fajar, iaitu fajar kazib dan fajar sadiq. Yang kedua, fajar kazib ialah cahaya yang terbit secara memanjang ke atas di ufuk timur seperti ekor serigala, dan fajar ini menandakan waktu solat subuh belum masuk,
tetapi masih boleh makan dan minum bagi orang yang ingin berpuasa pada hari tersebut. Yang ketiga, fajar shadiq ialah cahaya yang muncul secara mendatar lagi memanjang di ufuk timur, dan fajar ini menandakan waktu subuh telah masuk dan bermulanya waktu berpuasa pada hari tersebut. Yang keempat, hikmah kewujudan fajar kazib adalah sebagai persediaan bagi orang yang berpuasa melakukan imsak, iaitu tahan daripada makan. Dan bagi mereka yang melakukan qiyamul lail hendaklah segera menutup solat malamnya dengan solat witir. Wallahu alam. Okey. Jadi kita dapat maklumat ilmu yang berdasarkan dalil. Apa dia? Kalau bila pergi Mekah, kita bebas nak salat bila-bila masa. Lepas subuh ke, lepas asar ke, nak tawaf ke, bila-bila masa. Ada dalil? Dalil yang kita belajar tadi. Sebelum ni mungkin kita tahu tapi tidak ada dalil. Okey, kita tengok soalan. Kalau niat solat malam, saja aku solat sunat 2 rakaat kerana Allah. Dalam bahasa Arabnya macam mana? Dan solat witir selepas solat Isya yang Ustaz pernah cakap dulu selepas solat Isya. Dia niat ni ulama sepakat dalam hati. Bila kita terlintas nak solat bangun malam, kemudian kita ambil wuduk, sebenarnya kita dah ada niat tu. Dah ada niat untuk solat malam kan? Jadi niat tu dalam hati. Kemudian kita pun angkat takbir, sebenarnya kita dah ada niat walaupun kita tak sebut. Ada pun sebut tu dia bukan niat, itu dipanggil sebut lafaz niat ataupun baca niat. Kalau orang sebut lafaz niat tapi tak dalam hatinya tak ada niat, solatnya tak sah. Tapi kalau orang ada niat dalam hati tapi dia tak sebut, solatnya sah. Sebab yang wajib, yang rukun ialah niat. Dan niat itu di hati, bukan di bibir ataupun di lidah. Jadi kalau nak sebut, terserahlah. Tapi kalau sunnah Nabi, Nabi tak sebut. Kita bangun tengah malam, ambil wuduk, menghadap kiblat, dah ada niat dalam hati nak solat malam, angkat takbir je. Adapun 2 rakaat pun ada niat dalam hati. Memang kita nak solat 2 rakaat, dua-dua kan. Nabi kata, salatul laili masna masna. Solat malam 2 rakaat, 1 salam. 2 rakaat, kita pun dah ada niat tu. Jadi kalau kita tak sebut pun, benda tu dah ada dalam hati dan solat kita sah. Kalau nak sebut, terserah. Dan tak payahlah bahasa Arab, sebut bahasa Melayu pun tak apa. Kalau kita, kadang-kadang kita sendiri membuat satu hukum, satu kaedah yang menyusahkan diri kita. Nak baca bahasa Arab, kita bahasa Melayu. Yang bahasa Arab pula, orang Arab pun tak baca. Jadi kita kadang-kadang lebih daripada orang Arab. Assalamualaikum, saya mohon pada Ustaz berkaitan dengan zuhud. Zuhud ni ialah tidak cinta dunia. Ramai orang faham zuhud ialah pakaian buruk, kereta buruk, rumah sempit. Itu bukan istilah zuhud yang betul. Zuhud ialah bukan mesti dia tak ada harta. Kadang-kadang dia antara orang paling kaya, tapi kekayaannya ada di tangan. Maksudnya bila ada orang perlukan, dia boleh keluarkan on the spot tanpa dia berfikir 10 kali. Sekali pun dia tak fikir. Senang je dia bagi 10,000, 20,000. Sebab apa? Sebab dia zuhud dengan dunia. Tapi kalau berakhirat, dia tamak. Dia tamak. Ada pun orang yang miskin, kemudian pakai pakaian pun lusuh, rumah pun nak roboh, itu bukan zuhud, itu miskin. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengar asar sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah solat witir dalam waktu setelah fajar, sebelum solat fajar. Boleh tak Ustaz kalau kita terlambat? Tak ada. Bila Nabi sebut dalam satu hadis, waktu witir ialah selepas Isya sampai subuh. Jadi waktu witir ni terlalu panjang. Kita nak solat lepas Isya, witir pun boleh. Nak solat setelah bangun tengah malam pun boleh. Dan waktu terakhir ialah bila azan subuh, habis waktu witir. Cuma kita ada belajar hadis yang lepas, kalau kita solat witir, dekat-dekat nak masuk subuh kan, kita solat 3 rakaat. Bila masuk rakaat pertama, baru rakaat pertama dengan azan subuh. Dan 2 lagi kita sambung, kita habiskan dalam waktu subuh. Maka itu dikira witir. Sebagaimana kita belajar dalam hadis yang lepas. Jadi ada pun kenyataan Ibnu Mas'ud salat witir di waktu subuh, saya tak pasti ya. Saya tak jumpa dalil. Dan kalau ikut kaedah salah.
kecuali dia mula solat witir sebelum subuh. Tapi bila selesai dah masuk waktu subuh, itu mungkin berlaku. Tapi kalau dah masuk subuh baru nak start witir, tak boleh. Sebab waktu witir dah habis. Wallahu alam. Besok beza hasbi Allah dengan hasbunallah. Hasbi cukuplah bagi aku. Hasbuna cukuplah bagi kami. Dia beza dia aku dengan kami. Hasbi hujung dia ya, iaitu aku. Cukuplah bagi aku Allah. Tapi kalau kita ramai-ramai, kita jangan sebut hasbi, kita sebut hasbuna. Cukuplah bagi kami semua. Itu je beza. Adakah baca tasbih kafarah itu baca tasbih kafarah dan tak, yang ada hadis setiap majlis ilmu ditutup dengan tasbih kafarah, itu hadis sahih. Adapun baca surah wal asri tidak ada hadis sahih. Ada ulama mengatakan itu perbuatan para sahabat. Kalau nak buat silakan, tapi jangan sandar kepada Nabi. Kita nak baca tasbih kafarah kemudian surah wal asri, silakan. Tapi yang betul-betul sahih daripada Nabi ialah tasbih kafarah sahaja. Adapun wal asri itu daripada perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum. Bila terbaik baca doa untuk para sahabat? Tak, doa ni sebenar, orang yang mati ni dia perlukan doa kita setiap waktu. Jadi bila kita teringat je terus berdoa. Bila kita teringat je terus berdoa. Dan waktu terbaik ialah dalam solat lah. Sebab doa ni daripada ayat Quran, maka yang terbaik baca ketika tahiyat akhir. Sebelum bagi salam kita baca Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Saya setiap kali solat saya tak lupa baca doa ni. Sebab apa? Sebab itu tanda kita cinta pada Allah. Tanda kita cinta pada Allah ialah kita cinta kepada mereka yang Allah cinta. Jadi kalau kita tak baca pada mereka, tak baca doa pada mereka, cinta kita pada Allah diragui. Ada persoalan. Jadi selalulah baca doa ni. Kalau kita terbangun lambat dan waktu tu dah masuk waktu syuruk, apa cara yang betul? Terus solat fardu subuh. Bila masuk waktu syuruk, mana waktu subuh dah habis. Ikut kaedah dan ikut sunnah Nabi, Nabi pernah satu masa Nabi terlewat bangun dengan para sahabat kan. Bila bangun dah cerah dah, terbit matahari dah. Apa Nabi buat? Pertama Nabi suruh Bilal azankan. Yang kedua, lepas bila azan Nabi solat sunat subuh walaupun waktu dah habis. Yang ketiga Nabi suruh Bilal qamat, barulah Nabi solat subuh berjemaah. Jadi bila kita dah terlewat bangun, waktu subuh dah habis, apa patut kita buat? Ambil wuduk, solat sunat subuh dulu. Kemudian baru solat subuh seorang-seorang lah. Tapi kalau kita bangun, terlewat bangun, ada 5 minit lagi waktu subuh, jangan solat sunat subuh. Solat dulu fardu subuh, utamakan yang wajib. Kalau ada masa 5 minit lagi nak habis waktu subuh, solat subuh dulu. Lepas habis solat subuh, barulah kita qada solat sunat subuh. Bolehkah qada witir? Ya, sunnah Nabi. Nabi pernah satu malam kadang-kadang Nabi tak terbangun kepenatan kan. Maka biasa Nabi solat witir 11 rakaat. Bila malam tu tak bangun, Nabi qada dengan solat duha dengan angka yang genap, iaitu 12 rakaat. Itu ada hadis. Jadi kalau kita biasa solat witir 3 rakaat, tapi malam tu tak bangun, maka qadalah besok kan. Tapi jangan niat witir, niat solat duha 4 rakaat. Kalau malam biasa kita buat witir 5 rakaat, malam tu kita tak bangun, besok kita qada 6 rakaat. Jadikan dia genap. Wallahu a'lam. Kalau dalam solat kita lalai semasa membaca Al-Fatihah, tahu-tahu dah selesai baca, perlukah kita ulang rakaat tersebut? Dia pasal tak khusyuk solat ni ada dua pendapat lah. Pendapat pertama, bila kita tak khusyuk tak perlu ulang sebab tidak ada dalil. Yang perlu kita buat ialah perbaiki solat yang seterusnya. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, bila solat kita tak khusyuk, tak kira lah masa baca Fatihah ke, masa lain ke,
maka wajib kita ulang balik sampai kita khusyuk. Kenapa? Dalilnya mereka berkata, qad aflahal mu'minun. Allah sebut dalam Quran, telah berjayalah orang yang khusyuk dalam solat. Bila kamu tak khusyuk, kamu tak berjaya. Bila tak berjaya, kena ulang balik. Jadi ada dua pendapat. Satu, tak perlu ulang, baiki solat akan datang. Yang kedua, kena ulang sehinggalah kamu khusyuk. Wallahualam. Cukup tak kalau kita sedekahkan surah Al-Fatihah pada tak cukup dan tak betul? Allah suruh kita berdoa. Tak ada siapa pun suruh kita sedekah Al-Fatihah. Tak ada. Tak ada satu pun dalil sahih daripada Nabi ataupun para sahabat supaya kita sedekah Al-Fatihah kepada Nabi ke, kepada sahabat ke, kepada orang yang dah mati. Tidak ada dalil. Bahkan kalau ikut mazhab Syafi'i, baca Al-Quran sama ada Fatihah ke Yasin ke kepada orang, daripada orang hidup kepada orang mati tak sampai. Itu mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kecuali yang ada dalil seperti sedekah, umrah, puasa. Tapi kalau baca Quran dalam mazhab Syafi'i tak sampai. Fatihah ke, Yasin ke, Baqarah ke tak sampai. Kemudian yang Quran suruh bukan suruh sedekah Fatihah kepada sahabat, tapi Quran suruh berdoa. Orang yang mati nak apa ni? Keampunan Allah. Itu yang sangat mereka perlukan daripada sedekah Fatihah. Apa tadi Amir Haziq? Saya ada dengar kalau dah kiamat kena batalkan solat. Dia turunkan. Tu dah. Amir Haziq. Kalau dah kiamat kena batalkan solat. Kalau dah iqamah kena batalkan solat. Kalau iqamah waktu kita sedang solat sunat rawatib. Ada dua pendapat lah. Sebab Nabi kata la solata iza uqimati as-salah. Tidak ada solat, iaitu tidak ada solat sunat apabila solat fardu didirikan. Berdasarkan hadis tu, ulama berbeza pendapat. Pendapat pertama dia kata, bila Nabi kata tak ada solat, automatik terbatal. Kita baru baca Fatihah ke, baru rokok ke, automatik terbatal. Sebab Nabi kata tidak ada solat. Pendapat yang kedua, dia kata tengok keadaan, kita tengah rakaat yang keberapa. Kalau rakaat yang pertama baru baca Fatihah, batalkan solat tu. Berhenti, terus join solat fardu berjemaah. Tapi kalau kita dah rakaat yang kedua ataupun dah tahiyat akhir, habiskan solat tu. Sebab kita masih sempat takbiratul ihram dengan imam. Wallahu alam. Bolehkah solat witir satu rakaat? Boleh. Tak solat pun tak apa. Dia sebab solat witir ni sunat. Nabi kata, kalau kamu mampu, solat 5. Kalau tak mampu, solat 3. Kalau tak mampu, solat 1 rakaat. Yang penting, jangan tinggal. Jangan tinggal. Apa beza solat sunat dan solat witir? Solat witir, hukumnya sunat. Solat sunat, yang lawan dia ialah solat fardu. Jadi solat witir itu termasuk dalam bab solat sunat. Kalau buat dapat pahala, kalau tak buat tak berdosa. Apa beza jin, iblis dan syaitan? Jin, iblis dan syaitan satu makhluk. Okey, jin adalah satu makhluk yang Allah cipta daripada api dan kita tak nampak dia, mereka nampak kita. Dan jin ni pula dia boleh jadi beriman kepada Allah, maka dipanggil jin Islam, dan dia boleh kufur kepada Allah, maka dipanggil syaitan. Adapun iblis adalah ketua kepada syaitan ataupun jin-jin yang jahat. Kalau malaikat ketuanya Jibril, kalau manusia ketuanya Nabi Muhammad, kalau jin yang jahat ketuanya iblis. Jadi iblis tu disebut namanya dalam Al-Quran daripada perkataan ablasa yublisu mublis. Maksudnya ialah orang yang berputus asa. Sebab bila dia minta pada Allah dipanjangkan umur untuk menyesatkan manusia, Allah laknat dia, maka dia menjadi orang yang putus asa dari untuk bertobat kepada Allah. Maka dipanggil iblis. Syaitan ni dia sebenarnya bukan makhluk. Syaitan adalah sifat. Syaitan daripada perkataan syatuna, iaitu ba'uda, makna jauh. Jauh daripada apa? Jauh daripada maksiat. Jauh daripada rahmat Allah. Jadi siapa saja yang jauh daripada rahmat Allah, siapa saja buat maksiat, dia dipanggil syaitan. Sama ada daripada kalangan jin ataupun dari kalangan
manusia, minal jinnati wan nas. Jadi kalau orang bila buat maksiat jauh daripada rahmat Allah, kita jangan kata dia macam syaitan, tapi kata syaitan terus. Sebab syaitan sifat, bukan makhluk. Wallahu a'lam. Jika kita ada anak kecil yang suka bermain dan kacau kita, solat susah untuk khusyuk, ada tips? Dia sebenarnya dia khusyuk ataupun tak khusyuk, dia tak ada kaitan dengan anak kecil ataupun gangguan daripada luar. Khusyuk tak khusyuk berkait dengan apa? Setakat mana kita, kehidupan kita mentaati perintah Allah. Kalau kita dari bangun pagi lagi baca zikir, baca doa, taat pada perintah Allah, tak buat maksiat, selalu berzikir pada Allah, maka solat kita pasti akan khusyuk walaupun ada anak kecil. Nabi orang yang paling khusyuk dalam solat, tapi Nabi pernah solat sambil mendukung cucunya Umamah. Jadi mendukung cucu tak menghalang untuk Nabi solat khusyuk. Kenapa? Sebab Nabi sentiasa taat pada perintah Allah, maka anak kecil tak mengganggu. Tapi kalau kita hidup kita banyak lupa pada Allah, jarang berzikir, banyak buat maksiat, kita solat seorang tanpa diganggu, anak pun tak akan khusyuk. Jadi bila tak khusyuk, jangan salahkan anak, jangan salahkan suami, jangan salahkan bunyi bising. Bahkan ada seorang salafus salih, dia beritahu pada keluarga dia, kalau kamu nak kutuk aku, nak maki aku, bila aku mula solat, makilah. Maksud apa tu? Maksudnya bila dia solat, dia betul-betul fokus dan khusyuk sehingga dia tak dengar apa orang cakap. Menunjukkan apa? Khusyuk bukan, dia tak ada kaitan sangat daripada apa yang ada di persekitaran. Yang banyak bergantung pada setakat mana kita ingat pada Allah, setakat mana kita mentaati Allah sepanjang hidup kita. Wallahu a'lam. Adakah langit 7 lapis pun musnah? Ya. Banyak dalil. Ada dalam surah Ibrahim, Allah kata langit ditukar dengan langit yang lain. Bumi ditukar dengan bumi yang lain bila berlaku kiamat. Dan dalil pun banyak kan. Izas sama'un syaqqat. Apabila langit telah terbelah. Dan juga surah Izas sama'un fatarat. Apabila langit telah pecah. Jadi bila berlaku kiamat, langit 7 lapis pun semua hancur. Semua hancur. Tidak ada yang kekal kecuali wajhu rabbika zil jalali wal ikram. Kita masuk masjid dan jemaah dah mula solat, perlu buat, tak payah. Bila orang dah solat, kita masuk terus join solat berjemaah. Jangan solat tiap masjid. Dengar maksud hadis ni, Nabi kata bila seseorang kamu masuk masjid, hendaklah dia solat 2 rakaat. Jadi 2 rakaat tu umum. Jadi kalau dia masuk, orang tengah solat, maka dia terus join solat. Maka solat itu insya-Allah boleh mengganti solat tiap masjid. Sebab Nabi tak sebut spesifik solat apa. Sama juga kalau orang dah azan, dia ambil wuduk, dia masuk masjid, dia solat niat apa? Solat niat qabliyah. Automatik dia akan jadi solat tahiyatul masjid. Sebab menepati maksud yang Nabi cakap. Bila masuk masjid, solat 2 rakaat. Berkaitan wanita yang ikut solat Jumaat. Ya, hukum wanita solat Jumaat ialah sunat. Jadi kalau dia pergi, kalau tak pergi pun tak berdosa. Tapi janganlah bila dia pergi tu mengganggu ataupun mengambil ruang lelaki. Itu tak boleh. Sebab yang lelaki hukumnya wajib. Jangan kerana kamu pergi menyebabkan tempat yang lelaki yang wajib tu dah tak ada. Jadi saya nasihatkan di Malaysia ni, biasa kalau hari Jumaat masjid memang melimpah. Jadi jangan pergi solat Jumaat di Malaysia. Kalau Masjidil Haram, silakan. Boleh kahwin ke dengan bunian? Boleh kalau dia juga adalah bunian. Dia orang kahwin dengan orang, jin kahwin dengan jin. Bunian tu saya pun tak pasti. Saya rasa mungkin maksudnya ialah jin. Jin kahwin dengan jin, manusia kahwin dengan manusia. Mana boleh kita kahwin dengan benda yang tak nampak? Kan syarat kahwin kena ada saksi, kena ada pengantin depan-depan kan, biar nampak. Tapi bila kahwin dengan jin tak nampak, tak boleh. Bahkan tidak ada satu pun sejarah ataupun hadis Nabi ke para sahabat ke yang kahwin dengan bunian. Okey.
Cukup kelas kita akan datang ialah malam ni pukul 9 malam Kita sambung tadabbur surah At-Taubah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.